Sebelum langsung bersama Konstantin Palawan, saringan COVID-19 pekerja asing di Sabah dijangka selesai antara fokus negeri di bawah bayu. Kita terus saja bersama Konstantin. Terima kasih Syuhaida dan salam sejahtera. Program saringan COVID-19 bagi pekerja asing di Sabah dijangka selesai pertengahan tahun ini. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, setakat ini lebih 80% pekerja asing telah menjalani ujian saringan di klinik panel Perkeso yang dibekalkan kit ujian RTK antigen. Kebanyakan mereka merupakan pekerja asing sektor perladangan, perkilangan dan peruncitan. Lebih kurang 80% daripada 116,000 itu telah menjalani saringan COVID-19. Kita percaya sehingga pertengahan tahun ini, program ini akan dapat dilaksanakan sepenuhnya atau sehingga ada pengumuman kerja untuk ditamatkan. Dr. Muhammad Ali bercakap kepada pemberita RTM di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Beliau mengingatkan pada majikan di negeri ini agar memastikan pekerja asing di bawah mereka menjalani ujian saringan COVID-19. Kegagalan majikan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Di Sabah terdapat 7,578 majikan yang menggaji 115,157 pekerja asing pelbagai sektor. Lebih 4,000 petani dan pekebun koko seluruh negara telah mendapat manfaat pakej ransangan kerajaan berjumlah 2.67 juta ringgit termasuk di Sabah. Pengerusi Lembaga Pengelola Lembaga Koko Malaysia, LKM, Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, meskipun berlaku pandemik COVID-19, namun industri koko secara keseluruhannya tidak terjejas. Harga pasaran koko juga dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Secara keseluruhannya kita mungkin boleh mengatakan di peringkat penanam koko khususnya tidak terjejas secara langsung. Cuma mungkin sebahagiannya akibat daripada larangan rentas daerah, larangan rentas negeri sedikit sebanyak. Tapi secara keseluruhannya tidak menunjukkan suatu kesan yang sangat ketara. Dr. Ali Akbar ditemui ketika Majlis Apresiasi LKM Peringkat Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko PPK Tawau, Madai dan Perasmian Mesyuarat Agung Kesatuan Kaki Tangan LKM Sabah di Tawau. Beliau turut berkongsi perancangan menjadikan PPK Tawau sebagai pusat kecemerlangan koko, iaitu sebagai pusat rujukan dan konsultasi tertumpu pada kajian prosak dan penyakit koko. LKM juga giat mempromosi penanaman koko khususnya sektor huluan dan hiliran selain menjalankan penyelidikan klon koko baharu berhasil tinggi. Di Sabah, LKM turut merancang melakukan fertigasi penanaman koko dan kelapa sawit. Jabatan Pelancongan Majlis Perbandaran Sandakan MPS kini giat membangunkan semula sektor pelancongan di Sandakan. Fokus diberikan kepada usaha menarik kedatangan pelancong domestik. Timbalan Presidennya Farida Giau berkata, usaha dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Lembaga Pelancongan Sabah dan pemain industri tempatan. Pelan induk pelancongan turut diwujudkan agar dapat memberi impak positif kepada sektor berkenaan sekaligus membangunkan sosioekonomi selaras usaha menaik taraf MPS menjadi Majlis Bandaraya kelak. Sebenarnya memang pelbagai inisiatif yang telah dan sedang dirancang dan sekarang ni kita sebenarnya pun dalam usaha untuk memfinaliskan draft bagi penyediaan satu pelan induk pelancongan, pembangunan pelancongan daerah Sandakan. Farida berkata demikian ketika ditemui RTM di Taman Peringatan Batu Tujuh Sandakan. Sandakan bukan sahaja terkenal dengan sektor pelancongan warisan, malah popular dengan industri makanan laut. Sabah FM buat julung kalinya menganjurkan program Cakna Komuniti Sabah FM prihatin sempena sambutan Hari RTM ke-75 di Membakut. Perkembangan lanjut kita bersama Magdalena Depol di lokasi. Silakan. Terima kasih penyampai di studio. Sekarang saya berada di Kampung Pimping Membakut sempena program Cakna Komuniti Sabah FM prihatin. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan persediaan program bersama saya ialah Puan Atika Madbi, pengurus Sabah FM, merangkap penerbit eksekutif program Cakna Komuniti Sabah FM prihatin. Selamat petang Puan. Selamat petang. Okey, baik Puan. Objektif program serta golongan sasar untuk program ini Puan.
Okey, program ini diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan juga 60 tahun Orkestra RTM. Program ini merupakan program turun padang untuk kita warga RTM bertemu dengan penduduk ataupun komuniti terpilih, dan kali ini Sabah FM turun ke Kampung Pimping Membakut. Golongan sasar kita merupakan mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan juga golongan belia serta penduduk kampung keseluruhannya. Okey, baik Puan, apakah antara pengisian program yang julung kali diadakan ini, Puan? Okey, kita telah atur pelbagai program sempena Cakna Komuniti ini, iaitu pada sebelah pagi kita akan berbasikal dan juga mengadakan gotong royong di Pantai Pimping, dan pada sebelah petang kita adakan sesi bersama-sama DJ yang akan membuat perkongsian dengan penduduk kampung mengenai pembuatan roti dan pastry. Selain itu perniagaan secara dalam talian. Kita juga akan bekerjasama dengan unit promosi dan kesihatan JKNS untuk kita lakukan taklimat dan kaunter pendaftaran imunisasi COVID-19. Pada semalam malamnya pula kita akan mengenakan program berselawat kita ni yang akan turut dihadiri oleh Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga Adun Membakut, Datuk Arifin Arif. Okey, baik Puan. Apakah pendekatan yang diambil oleh pihak Puan untuk memastikan program berjalan lancar dengan pematuhan SOP bagi semua pihak? Okey, kita akan memastikan program Cakna Komuniti Sabah Prihatin ini berjalan mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN, dan salah satunya kita bekerjasama dengan pejabat daerah Beaufort, dan juga kita akan memastikan semua yang hadir untuk mematuhi SOP yang ditetapkan seperti penjarakan fizikal, memakai pelutup separuh muka dan juga mendaftar dengan MySejahtera. Okey, baik, terima kasih Puan Atika Madbi. Dan bagi penduduk di Kampung Pimping juga, kita alu-alukan kehadiran semua untuk terus memeriahkan program yang dianjurkan ini, dan semoga kita akan juga terus dapat bersama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan walaupun kita merayakan dan juga memeriahkan program yang dianjurkan ini, yang pastinya SOP harus kita patuhi. Baik, sekian daripada saya, kembali kepada rakan setugas di Kota Kinabalu. Terima kasih Magdalena. Nasib pelajar di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya yang terjejas berikutan kebakaran di penempatan berkenaan pada 12 Mac lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Persatuan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru, Cawangan Sabah bersama relawan muda Ikatan Muslimin Malaysia Sabah tidak ketinggalan menyantuni golongan berkenaan menerusi program misi kebajikan iGuru Sabah. Kedua-dua pihak bekerjasama menyumbang kelengkapan sekolah seperti pakaian seragam bagi meringankan beban keluarga pelajar, termasuk pelajar sekolah menengah yang bakal memulakan persekolahan April ini. Penyampaian sumbangan disempurnakan rombongan iGuru dan relawan muda Ikatan Muslimin di kampung berkenaan. Kami daripada Ikatan Guru-Guru Muslim, iGuru Sabah, dengan kerjasama relawan pemuda ISMA untuk tujuan kebajikan sesuai dengan misi kami lah, pembela guru dan pembina generasi. Para penduduk turut menzahirkan penghargaan kepada pihak terlibat. Saya sangat berterima kasih kepada usaha iGuru yang telah dilakukan untuk membantu murid-murid terlibat dengan mangsa kebakaran. Terima kasih kepada iGuru Sabah kerana memberi bantuan kepada kami, pelajar SMK Pulau Gaya. Terima kasih cikgu-cikgu yang telah membantu kami mangsa kebakaran. Hampir 100 pelajar sekolah rendah SK Pulau Gaya dan SMK Pulau Gaya menerima bantuan termasuk voucher bernilai RM150 untuk setiap seorang. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Pahlawan, kembali bersama rakan penyampai Syuhaida Arifin di Angkasa Puri. Syu, silakan.